Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi syarahan-syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang mana sebelum ni kita bahas tentang peringkat godaan iblis dan syaitan. Dan kita dah sebut peringkat godaan iblis dan syaitan ni dia ada 6 peringkat. Jadi malam ni kita sebut secara sepintas lalu. Kemudian kita akan masuk kepada perbahasan seterusnya, iaitu nama anak-anak iblis dan juga tugas-tugas dia ataupun hasutan-hasutan yang dia lakukan. Pertama, kita sebut balik yang dah kita lalui pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan marhalah ataupun tingkatan godaan iblis dan syaitan. Yang mana kalau tengok marhalah yang pertama ataupun peringkat pertama ialah menjadikan manusia itu kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang utama iblis dan juga syaitan, ialah untuk jadikan manusia ni kufur dan juga nak jadikan manusia tu syirik pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sekiranya tak mampu untuk menjadikan manusia tu jatuh kepada kekufuran dan juga kesyirikan, maka masuklah peringkat kedua, iaitu peringkat menjatuhkan manusia tu ataupun menarik manusia tu untuk melakukan bid'ah, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Bada'i' Al-Fawaid. Dia sebut marhalah yang kedua ni, kalau tak boleh pergi pada kufur, bagi minat pada bid'ah, bagi rasa selesa dengan bid'ah, sehingga nampak bid'ah itu bukanlah satu benda yang dicela dalam agama. Seterusnya, yang ketiga, tingkatan ketiga, kalaulah dia tu orang yang sedar dah bid'ah dan syirik, maka syaitan ataupun iblis akan tarik orang tu untuk melakukan maksiat-maksiat ataupun dosa besar, bagi minat dengan maksiat dan juga dosa besar, bagi boleh jatuh kepada ke arah tu. Seterusnya, peringkat yang keempat, iaitu mengajak manusia untuk melakukan as-saghair atau sighariz dzunub, iaitu buat dosa-dosa kecil. Kalau orang tu sedar syirik tu bahaya, bid'ah tu bahaya, dosa besar pun ada kesan yang bahaya, maka bagi minat dengan dosa kecil. Sekiranya orang tu tahu dosa kecil pun ada kesan, maka pergilah iblis dan syaitan ni kepada peringkat seterusnya, iaitu peringkat yang kelima, yushghilal insana bil mubahat bihaitsu yashghulul insan fayudayyi'u awqatahu. Peringkat kelima ni bagi orang yang
yang sedar benda-benda yang bahaya tu, dosa kecil, dosa besar, bid'ah dan maksiat apa-apa semua sekali dengan kufur syirik ni, bagi orang yang macam ni, peringkat kelima ni iblis akan buat sibuk dengan benda-benda yang mubah, benda-benda yang tak haram. Tapi kalau selalu buat, boleh pergi pada makruh dan juga menyebabkan sia-sia waktu. Okay. Sekiranya tak berjaya pada yang kelima ni, dia akan pergi pada peringkat yang paling ringan, an yushghilal insana bil amalil mafdul amma huwa afdala minhu, amma huwa afdalu minhu. Menyibukkan manusia buat benda yang kurang afdal sehingga tinggalkan benda yang afdal. Jadi itu 6 tingkatan ataupun 6 peringkat yang akan dilakukan oleh iblis dan juga syaitan untuk merosakkan manusia. Yang dah kita bahas pada minggu sebelum ni, macam mana iblis dan syaitan tu dia buat. Kita dah bahas, contoh-contoh pun kita dah bagi. Okay. Cuma malam ni kita sebut sepintas lalu saja. Okay. Jadi malam ni kita masuk pada perbahasan baru, iaitu berkaitan dengan anak-anak iblis dan nama mereka. Okay. Kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab asal dia, iaitu dalam kitab Talbis Iblis, dia kata dia bawa satu sanad an Zaid ibn Mujahid qala li iblisu khamsatun min waladihi qad ja'ala kullu wahidin minhum ala syai'in mimman amarahu thumma sammahum fadhakara sabar wal a'war wa miswat wa dasim wa zaknabur. Maksud dia apa? Kata Al-Imam Ibn Jauzi daripada Zaid ibn Mujahid. Jadi perawi yang meriwayatkan kata-kata ni. Kata Zaid bin Mujahid, li iblis, bagi iblis itu, khamsatun min waladihi, dianya ada 5 anak. 5 anak iblis, maknanya ni yang utama daripada kebanyakan syaitan. Jadi ini 5 yang utama. Qad ja'ala kullu wahidin minhum ala syai'in mimman amarahu. Yang mana kelima-lima itu ada tugas yang tersendiri. 5 ni maknanya iblis paling atas. 5 ni BOD, Board of Director. Maknanya yang bawah pula. Yang 5 ni ada tugas mewakili portfolio masing-masing lah. Sammahum, thumma sammahum, kemudian diberi nama oleh iblis itu kelima-lima orang ni. Fadhakara, dan disebut namanya. Yang pertama namanya Sabar, bukan sabar, Sabar, huruf Tha. Yang kedua A'war, A'war yang kedua. Yang ketiga Miswat dengan huruf Ta. Yang keempat Dasim. Dan yang kelima Zaknabur. 5 nama. Sabar, A'war, Miswat, Dasim dan Zaknabur. Jadi ni 5 syaitan yang ada tugas-tugas utama. Dan di bawah 5 ni adalah lagi syaitan-syaitan lain yang buat kerja mengikut arahan daripada 5 ni. Cuma 5 ni dia dapat arahan daripada yang paling besar, iaitu iblis. Kata Zaid ibn Mujahid, fa amma sabarun fahuwa sahibul musibat allati ya'muru bis-suburi wa syaqqal juyubi wa latmil khududi wa da'wal jahiliyah. Adapun yang pertama, iaitu sabar. Tugas yang pertama ni, dia ialah syaitan yang akan membawa musibah dan dia akan menghasut manusia yang kena musibah tu untuk menyobek saku, maknanya meratap. Lepas tu bersedih sehingga putus harapan. Kemudian berduka cita yang melampau, memukul pipi dan membuat dakwaan jahiliyah. Jadi ni tugas yang pertama, sabar. Sabar ni lawan kepada sabar lah, kalau kita nak faham mudah. Sabar tu terima musibah, kita pun redha, kita panggil sabar. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW dengar seorang sahabat berdoa, Allahumma
amla qalbi bis sabar, ya Allah engkau penuhilah hatiku ataupun diriku dengan sabar. Nabi berhenti dengar dia berdoa. Nabi kata jangan berdoa minta sabar, tapi berdoa pada Allah al-afwa wal afiyah, minta keampunan dan afiat. Nabi larang kita minta sabar. Sebab sabar ni, macam mana nak tahu orang tu sabar? Dia perlu diuji dengan musibah baru tahu sabar. Maknanya dalam erti kata lain, seseorang tu kalau dia minta sabar, dia minta diuji oleh Tuhan. Sebab tu sabar ni boleh minta bila? Waktu dalam perang je boleh minta. Sebab tu ada doa dalam Quran, doa para sahabat bila mana berlaku perang Uhud, tipis nak kalah dah. Sahabat berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Tuhan penuhilah kami dengan kesabaran. Sebab memang dah kena uji pun pada waktu tu. Okay. Ada pun tak kena uji apa-apa, jangan minta sabar, minta salullah al-afwa wal afiyah, minta yang tu. Sebab kalau kita minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar, okay, nak test tengok dia sabar, kita bagi ujian. Jadi sabar tak perlu minta. Sabar ni dia datang dalam pakej afwa wal afiyah, hidup situ. Bila mana kita diuji, kita jadi orang yang redha, duduk dalam afiat tu. Jadi Nabi tegur seorang sahabat tu berdoa. Doa dia kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Okay. Jadi syaitan yang nama sabar ni, huruf sa ni, dia akan merosakkan kesabaran seseorang bila mana kena musibah. Bila mana Tuhan takdirkan orang tu kena musibah, sepatutnya dia kena redha. Mulut tak boleh celupa, mulut tak boleh merungut dengan sebab tekanan musibah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, fa ammas sabru inda sadmatil ula, adapun pahala sabar itu ialah pada hentaman yang pertama. Bila mana kena uji mula-mula tu, masa tu kita sabar. Bila mana kita diberitahu dengan berita yang berat, ujian yang berat, contoh anak meninggal, aksiden, apa-apa semua, terlibat dengan benda-benda yang menyebabkan hilang nyawa, mulut tak kata apa. Mulut tak kata apa. Sebab tu Nabi larang kita ni bila mana kesedihan yang telah diangkat oleh Allah Ta'ala, kita ingat balik. Nabi larang sebab dia boleh merosakkan kesabaran tu. Sebab tu kau tengok, bila mana Tuhan uji kita dengan musibah, musibah dah berlalu, kita tak perlu ingat balik. Cuma perangai orang kita ni dia suka ingat balik. Sebab ada pihak yang cuba nak bagi panah benda tu. Kalau tuan-tuan ingat, ataupun kalau tuan-tuan biasa tengok bila mana nak masuk Hari Raya Aidilfitri, TV ni dia akan buat, rancangan TV ni akan buat, cari balik mangsa aksiden raya tahun sekian, raya tahun sekian. Okay. Gilah temu ramah aksiden bas 17 orang mati, cari balik ahli keluarga dia, temu ramah balik. Apa perasaan makcik, anak makcik mati tahun lepas? Tak payah tanya, memang sedih. Satu soalan yang tak cerdik wartawan kita tanya. Kalau saya tahu, saya tak suruh dia naik bas. Tengok dia cakap, dia start cakap lagu lain lah. Kalau saya tahu hari itu bas tu pun, saya akan suruh dia jangan berjalan gitu. Dia dah start cakap benda-benda yang mengarut dah. Okay. Jadi itu peranan syaitan, nama dia sabar. Sabar ni dia akan rosakkan kesabaran orang tu. Dia jadi teringat balik, jadi mulalah nak menangis, nak merintih. Kalau tuan-tuan ingat masa MH17 kapal terbang kita yang jatuh di Ukraine, bila mana ada mangsa-mangsa yang dibawa balik tu. Okay. Jadi adalah TV ni duk buat, sehingga ada orang sanggup taja mak ayah mangsa tu pergi balik ke Amsterdam tu, pergi cari. Tengok mak ayah dia tu masuk bilik anak dia salah seorang yang duduk dalam pesawat tu mati, anak dia belajar PhD sana. Masuk rumah di Amsterdam, tengok periuk yang anak dia nak beli buat balik raya. Wartawan tu duk rakam kesedihan tu. Okay. Cuma kita boleh tengok lah. Saya tengok dokumentari tu. Okay. Makcik tu dia orang Selangor, anak dia tu meninggal. Dia kata kalau saya tahu, saya tak suruh dia ambil flight hari tu. Tengok dia bercakap. Dia bercakap tu something lah. Okay. Rosak. Tapi okey lah menangis orang taja pergi Amsterdam.
Okey, menangis macam tu pun dapat tajaan kau. Okey. Ni benda-benda ratapan seperti ni tak perlu diingat balik. Tak perlu dibuka balik. Sebab tu kau tengok sebahagian fatwa melarang bila mana hari raya kita pergi ke kubur. Tujuan dia tu bukan larang ziarah kubur tu. Larang ziarah kubur tu disulami dengan cerita-cerita sedih lalu duk ingat balik. Kan? Bila mana kita tengok dia jadi satu style lah. Bila mana pergi kubur dia akan ingat balik nostalgia lama. Lepas tu pergi ke kubur pada hari raya tu pula pergi macam kawan tu baru dikebumikan hari tu. Di Perlis saya tak pasti, kalau dia setengah-setengah tempat di belah pantai barat, air raya tu depan pintu kubur tu ada orang jual air dengan jak ada bunga dah dalam. Yang jual tu Hindu, depan kubur orang Islam. Satu jak boleh RM3, kaya dah kawan tu. Okey. Kita menangis belilah satu jak. Menangis depan Batu Nisan, paling tanya makan apa pagi ni. Tak ingat dah. Cuma nak beritahu ini benda yang silap lah, tak betul. Sabar. Ini mari daripada sabar. Okey. Jadi duk ingat balik kesedihan yang lama sehingga jadi tak reda dengan musibah. Okey, ni tugas syaitan, nama dia sabar. Okey. Kemudian yang kedua wa ammal a'war fahuwa sahibuz zina alladhi ya'muru bihi wa yuzayyinuhu. Okey, yang kedua ni syaitan yang bernama A'war. Dia ialah syaitan yang menghasut manusia untuk melakukan zina, yang menyuruh manusia supaya berzina dan menganggap perbuatan zina itu bagus. A'war dalam bahasa Arab maksud dia yang buta sebelah ataupun yang rabun sebelah. Okay. Jadi tugas dia tu menjadikan manusia ni tengok mana-mana orang yang lawan jantina dia kira nak tidur je, ataupun dia kira nak bersetubuh je, nak melakukan perbuatan zina. Okay. Dia orang kata apa? Ketagihan. Kalau tuan-tuan tengok orang yang duk buat benda ni, okay, dia berkahwin, tapi dia kahwin, dia dengan pasangan dia tak merasai sangat, tak merasai nikmat perbuatan tu lah. Okay. Tapi kalau dengan zina dia rasa sedap, dia ketagih benda tu. Sebab tu maksiat ni dia, sebab tu kau tengok dalam riwayat ni dia sebut yuzayyinuhu. Zina itu dihiasi sehingga rasa sedap. Sehingga rasa sedap. Okay. Jadi ini tugas syaitan yang kedua, nama dia A'war. Okay. Wa amma masut atau miswat, ataupun yang ketiga ni nama dia miswat, ataupun sebahagian riwayat sebut dia masut. Apa tugas dia? Fahuwa sahibul kadhib alladhi yasma'u fayulqi ar-rajulu fayukhbiruhu bil khabar fayadhhabu ar-rajulu ila al-qaum fayaqulu lahum qad ra'aytu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri masmuhu haddathani bikadha wa kadha. Okay. Ini tugas yang ketiga, syaitan ketiga, nama dia miswat ataupun masud. Okay. Tugas dia apa? Dia menghasut manusia untuk bercakap bohong, dusta. Okay. Yang mana manusia tu bila mana kena hasutan miswak ni ataupun masuk ni, dia akan jadi orang yang bawa berita dusta. Dalam riwayat tu dia sebut fayulqiyar rajulu, seorang lelaki tu ataupun seorang manusia tu bila mana kena godaan miswak ni, okay, dia akan bawa berita palsu tu daripada satu tempat ke satu tempat. Maknanya dia akan sebar berita palsu tu, fayaqulu lahum, dan ketika mana dia sebar berita tu, dia akan kata pada orang yang dia nak sebar tu, ra'aitu rajulan, aku tengok satu orang, kenal muka tapi tak ingat nama. Maknanya dia menipu apa benda ni? Menipu nak burukkan orang, dan dia duduk sekali lah melaga-laga ke orang, mengadu domba duduk dalam ni. Ini tugas masud ataupun miswak ni. Dia jadi seronok tipu. Ini cuma penyakit-penyakit yang ada di kalangan manusia. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dunia ni, ada orang yang dia suka menipu, hatta benda kecil pun dia suka menipu. Dia tengok kucing pun dia fikir macam mana nak tipu kucing ni. Lah kali dia panggil, makanan tak ada orang dia panggil. Benda tu Nabi larang. Kita tengok kucing kita panggil macam nak beri makan, rupanya makanan tak ada, kita tipu kucing tu.
Itu dikira menipu walaupun dia taklah dosa macam tipu besar. Tapi sebahagian ulama hadis, orang yang buat perangai lagu ni tak diterima dah hadis dia, percakapan dia. Sebab dia, orang kata apa, perangai macam tu, perangai suka menipu. Okay. Jadi zaman kita ni lagi banyak lah kita kena berhati-hati. Miswak ni dia duduk dalam aplikasi WhatsApp kita kot. Maknanya ramai orang duk sebar berita palsu ku atas WhatsApp sekarang ni. Okay. Dulu orang bercakap, orang pergi rumah ke rumah. Sekarang ni miswak dia upgrade sikit lah kerja dia. Maknanya dia main ku atas talian kot. Sebab tu orang tengok berita palsu ni sangat bahaya. Orang jadi kacau bilau kerana berita palsu. Sebab tu kalau kita tengok negara kita ni ataupun dunia hari ni, bila mana kena pandemik COVID-19 ni, okay, antara benda yang kena buat selain daripada lawan penyakit yang tak nampak mata tu, lawan juga orang yang suka sebar berita palsu. Sehingga negara kita ni kena buat jawatan kuasa yang kawal penularan berita palsu. Maknanya berita tu ada satu bahagian duk cerita kawasan ni COVID dia macam ni. Ujung berita tu cerita himpunan berita palsu yang disebar hari ni. Jadi benda tu bahaya. Lepas tu tuan-tuan tengok berlih 2-3 hari ni kecoh sikit. Bila mana ada satu kawasan di selatan Perlis ni, Sanglang, kota Sanglang. Kota pula dah, Kuala Sanglang. Okay. Okay. Kuala Sanglang. Okay. Jadi kawasan tu dah kena Temco lah. Okay. Kan kalau tuan-tuan tengok 2 hari lepas orang duk kecoh lah, tempat ni kata ada COVID. Orang kata Al-Sagof makan pagi, kedai makan pagi tu kecoh lah. Saya pun jadi serius sebab kita pergi kat situ. Rupanya benda tu palsu lah. Benda tu palsu. Sampai benda-benda ni bahaya, boleh mencemaskan orang. Boleh mencemaskan orang. Jadi benda ni kalau kita tak pasti, jangan duk gaduh, duk sebar. Sama lah. Maknanya kalau hadis Nabi lagi lah tekuk. Okay. Cuma nak sebut pada kita benda-benda yang tidak jelas, jangan kita sebar. Bahkan kalau tengok orang yang menyebarkan berita palsu ni, suka menipu ni, dalam satu hadis Nabi SAW, tengok dalam mimpi Nabi ni azab kubur umat Nabi. Nabi diperjalankan dalam mimpi Nabi tu, ada 2 orang malaikat bawa Nabi berjalan. Tengok beberapa azab kubur. Antara azab kubur, bukan azab akhirat, duduk dalam kubur kena azab. Ni bukan azab dalam neraka, azab dalam kubur. Antara azab yang Nabi tengok ialah satu orang yang dia ambil sabit ataupun pisau besi, dia toreh pipi dia, mulut dia ni sampai ke belakang ni. Toreh kiri, toreh kanan. Darah banyak. Dia sendiri yang toreh tu dia sakit. Okay. Hadis tu panjang lah. Okay. Nabi tu bila mana tengok, Nabi kata subhanallahi maha suci Tuhan apa yang dah berlaku ni. Okay. Akhir perjalanan tu Nabi diterjemahkan oleh malaikat tu, apa yang kamu tengok. Malaikat tu kata ada pun yang koyokkan pipi dengan sabit tu, dengan kalub tu maksud dia sabit lah. Kalub min hadid. Ialah daripada kalangan umat kamu yang dia ni suka bercakap menipu, dan berita tipu dia tu tersebar fil afaq sampai ke ujung dunia. Maknanya nak sebut pada kita, orang bila mana bawa cerita tipu dia tu tersebar jauh. Tambah zaman kita ni lagi kenalah dengan hadis tu, sebab zaman kita ni sebaran WhatsApp ni sekejap. Dia sekejap je tuan-tuan. Yang maknanya apa saja yang viral ataupun yang tular, tak sampai 2 hari 3 hari orang dah tahu dah. Malaysia akan tahu, dunia pun akan tahu. Jadi dunia kita hari ni lagi mudah seseorang tu nak kena apa yang disebut dalam hadis tu. Okay. Jadi itu tugas miswak ataupun maksud. Wa amma dasim. Adapun malaikat pula, apa ni, syaitan yang keempat ni, dasim, fa huwa alladhi yadkhulu ma'ar rajuli ila ahlihi yurihi al-'aib fihim wa yaghdabuhu 'alaihim. Okay. Adapun dasim ni, apa tugas ataupun apa yang dilakukan oleh dasim ni? Dasim ni dia akan pergi kepada seorang lelaki. Lelaki tu suami ataupun bapa ataupun ketua rumah tangga lah. Ketua rumah tangga. Okay. Dia akan hasut ni suami ni, lelaki ni ataupun ketua rumah tangga ni,
Bila mana suami tu balik ke rumah dia, dia jumpa ahli dia, sama ada isteri ataupun anak-anak dia, dia nampak benda tak elok di mata dia, tak puas hati balik rumah. Asal balik rumahnya panas, mesti nak keluar rumah. Dia ada penyakit macam ni. Sehinggalah membuatkan dia tu yaghdabuhu alaihim, marah-marah kepada isteri, marah-marah kepada anak yang dalam rumah. Dia ada penyakit macam tu. Ini tugas dasing. Sehingga jadilah orang lelaki tu dengan orang luar bukan main baik, dengan orang dalam rumah sangat jahat. Ni orang dalam rumah, anak isteri dia, dia layan anak dan isteri dia, tidak berperi kemanusiaan lah. Okay. Ada pun orang luar, kawan-kawan dia sanggup belanja. Maknanya kawan-kawan belanja makan. Maknanya kalau kena hari baik sikit, gaji bawa masuk, bukan kawan je belanja, habis satu kedai nak belanja. Okay. Maknanya gagah tu. Okay. Tapi dengan orang rumah, Maggi pun kerat dua. Dah lah beli Maggi kerat dua. Bahagian kedua tu makan esok, tak boleh makan lagi hari ni. Kedekut bukan tak ada duit, dia ada orang seperti itu. Dia ada orang, itu hasutan syaitan, dasih. Dia berkira dengan orang dalam rumah. Sebab tu kau tengok Nabi ni dia banyak beri saranan. Siapa-siapa yang beri makan kepada ahli rumahnya, iaitu isteri dan anak-anak dia, beri yang terbaik, maka itu sedekah yang paling terbaik berbanding dia sedekah pada orang luar. Nabi sarankan. Sebab tu Nabi sebut khairukum li ahli, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dengan ahli rumah. Maknanya Nabi sebut pada kita, orang tu dia paling baik. Nak tahu dia tu baik, tengok macam mana dia layan isteri dia. Itu petanda dia. Kalau dia layan isteri dia tu okey, dengan orang luar dia okey. Tapi kalau dia layan isteri dia buruk, dengan orang luar dia baik, dia ada something. Maknanya boleh jadi dengan orang luar pun kalau angin dia tak kena, dia boleh buat. Saya ingat zaman saya sekolah menengah dulu, dia ada satu orang tua dah meninggal dah, dekat kawasan kampung saya. Dia tu pencen askar. Okay. Kahwin berapa belas kali kahwin saya tak tahulah. Kahwin cerai. Backing lah orang Terengganu kata backing. Cengeng orang saya kata. Okey. Sangat backing, luar biasa backing dia. Okay. Kahwin tak sampai lama mana cerai. Ni macam concode juga lah, lebih kurang. Nak beritahunya dia pencen askar. Saya duk dengar cerita je orang kata dia backing. Saya macam takut lah juga. Okey. Cuma saya tak pernah menyaksikan cengeng tara mana dia tu. Okey. Orang kata dia dengan orang luar baik, tapi dengan orang rumah, dengan anak-anak dia tak baik. Dia ada satu orang anak dia tu suka main motor. Dia pukul anak dia sampai tak bagi balik rumah. Lepas tu dia tulis satu papan depan rumah dia, kepada sekian nama anak dia, Muhammad apa tah, dia gantung depan rumah dia, jangan balik rumah. Macam buat banner besar, tulis siap-siap, balik rumah siap. Jiran semua boleh baca. Dah meninggal dah pun. Okay. Backing lah, maknanya orang yang sangat-sangat garang. Okay. Saya tak pernah tengok lah dia pukul, dengar cerita. Sehinggalah takdir satu hari tu saya tengok macam mana orang kata dia tu baran punya orang. Satu hari makan kedai makan, tengah-tengah makan, saya duduk ada makan, saya tunggu nak naik bas asrama balik sekolah asrama. Okay. Ada dua orang budak muda dia masuk naik motor, duduk dalam kedai tu, dia tempah makanan tapi dia bising sikit dalam kedai tu, kecoh sikit lah, banyak cakap. Jadi kebetulan adalah orang panggil ayahku. Pertama dia keturunan Said, kedua dia orang tua, dan juga dia orang kata apa, dia tu pencen askar. Orang Terengganu ni kalau Said kita panggil ayahku kebiasaannya lah. Okay. Kita tak panggil Said, kita panggil ayahku. Tu memuliakan orang tu, macam tu, panggil macam tu. Dia tak selesa dengan bising dua orang budak tu. Okay. Bila mana dia tengok makanan yang ditempah oleh dua orang budak tu sampai, saya ingat lagi makanan tu mi goreng mamak. Elok sampai 2 pinggan mi goreng mamak tu, dia bangun. Angin dia tak apa elok hari tu. Memang dia bertelagah dengan anak dia hari tu. Dia ambil kepala dua orang budak tu, dia tonyoh atas mi goreng mamak dua-dua orang tu. Okay. Dua-dua dia tonyoh. Lepas dia tonyoh dua-dua tu, dia tarik, dia bawa kat sink tempat basuh tangan tu, dia basuh balik muka kawan tu. Okay.
Dia kata kamu nak buat kacau hari ni, hacur hari ni. Buat kacau hari ni, hacur. Okay. Backing, orang yang backing. Okay. Tapi akhirnya dia mati bersendirian lah di rumah dia. Tak ada orang nak pergi dekat dengan dia sebab terlalu tu. Jadi benda macam ni tak baik juga untuk manusia. Okay. Barang sangat. Jadi tak tentu hala kat hidup kita. Last kali kita mati macam tu juga. Cuma saya dengar cerita dia mati tu dengan sebab dipukul oleh seorang budak yang tak puas hati sebab kena pukul dah sebelum ni. Cuma budak tu pukul curi. Dia orang besar, gagah tuan-tuan. Angin tak kena sikit bukan setakat, saya tak tahulah, cerita orang kata. Saya tak pernah tengok. Dia pernah balah dengan satu orang, dia pernah angkat kereta kacil tu, dia angkat sebelah tangan. Tak puas hati. Gagah lah orang tua lagu tu. Okay, mungkin ada benda-benda lain yang dia duduk menuntut, tak tahu. Tapi tak puas hati dia tu, angkat kereta kacil. Terbalik kan orang tu. Angkat dengan tangan, gagah lah. Jadi orang tak berani nak lawan, face to face tak berani dengan dia. Tak berani. Orang Terengganu kata tak makan cekok, lawan sama depan. Okay. Jadi budak tu dia tak puas hati, dia pukul kot belakang. Dia ambil satu batang kayu, pukul kot belakang, kawan tu rebah. Dia sakit. Lepas pada tu dia macam lumpuh dan lepas tu dia meninggal. Okay. Cuma nak kata hari kita kalah sampai jugalah sekali. Barang punya barang tu, hari kalah pasti akan sampai. Hari tu entah macam mana dia tak apa cekak, tak perasan. Tiba-tiba budak tu boleh pukul dia belakang. Tapi budak tu pukul belakang, dia tak pukul depan. Pukul depan memang budak tu terpelanting pula. Okay. Dia pukul belakang. Cuma saya nak kata, pengakhiran lah sekali, kalah juga kita. Barang ni kalau letak pada tempat yang betul tak apa. Tapi kalau letak pada tempat yang salah, maka dia tidak menyebabkan orang hormat pada kita pun. Bahkan orang jadi meluat. Cuma orang menunggu hari-hari kita tu lemah saja. Jadi tidak ada keuntungan pada orang yang sifat barang ni tidak ada keuntungan. Okay. Seterusnya, nama syaitan yang keempat ni Zaknabur. Yang kelima ni, yang terakhir ni Zaknabur. Yang tadi Dasim. Dasim ni bagi orang suka marah. Okay. Zaknabur ni sahibus suq allazi yarkuzu ra'aitahu fis suq. Zaknabur yang kelima ni, dia selalu duduk di pasar, mengibarkan benderanya di pasar-pasar supaya orang suka habis masa situ. Jadi Zaknabur ni dia ada di Giant, dia ada di Tesco, tempat-tempat tu lah. Tempat-tempat orang suka jual barang, orang pasar. Dia jadi kita ralik duduk situ. Pasar dia ada tengah-tengah. Kita jangan nampak pasar ni pasar ikan. Pertama, pasar ni sebab apa? Sebab dia intisyarul fahsh. Di pasar ni orang suka bercakap benda mengarut. Kan? Orang suka tinggi suara. Orang kadang-kadang suka bercakap benda-benda yang tak ada faedah sangat. Okay. Dan yang kedua, orang suka habis masa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, dia orang ni dia ada satu minat shopping. Orang belah KL, orang belah Pantai Barat, dia ada minat. Kita orang kampung ni mungkin kurang sikit. Tambah pula Perlis tak banyak mall, jadi tak menarik sangat lah. Okay. Cuma nak beritahu, ada orang ni dia suka pergi mall. Dia tak beli barang pun, dia pergi tengok. Puas, dia kepuasan dia macam tu. Masuk satu mall pagi pukul 10 buka mall, keluar pukul 8 malam. Dia ada orang macam tu. Tambah-tambah pelajar-pelajar universiti yang dia tak ada apa nak buat hari cuti. Kehidupan dia macam tu. Okay. Jadi benda-benda macam ni dia termasuk daripada godaan syaitan, nama dia Zaknabur. Kita buang masa banyak. Sebab tu kalau tengok dulu kerajaan Arab Saudi ni, dia pernah buat satu peraturan zaman raja yang sebelum ni, Raja Abdullah. Sekarang ni Raja Salman. Okay. Hari Sabtu, kalau saya tak silap, hari tidak dibenarkan pemuda duduk di mall. Tak boleh ada. Khususnya lelaki, tak boleh ada. Hari Sabtu, hari untuk orang yang ada family saja untuk pergi ke mall. Tujuan dia apa? Tak nak bagi budak-budak tu duduk berpeleseran, duduk saja. Tapi dia bukanlah khusus untuk orang muda je. Mana-mana orang pun, tak kira muda ke tua. Cuma nak beritahu sini, duduk di pasar, buang masa. Pasar. Cuma nak beritahu minat manusia ni, dia ada minat pergi ke pasar. Kan? Dulu saya mula-mula mari, sempatlah pergi nak pokok getah tu, sempat. Tengok besar, orang duk cerita besar-besar. Saya pergi dengan mak saya, ada lagi pada waktu tu.
sebelum dia balik ke Terengganu. 1 kilometer jauh lah. First time saya tengok di Pauh tu jauh lah. Parking meriah lah orang. Zaman tu Covid tak ada lagi. Tapi ada orang yang dia pergi, dia suka tengok. Dia macam tabiat belah-belah Terengganu, Kelantan pun ada. Suka tengok orang jual ubat, main ular, ada macam tu. Dia tak beli makanan pun. Tak ada apa, dia pergi tengok orang jual ubat, main ular. Ular tu tipu berapa kali, tempat tu ular tu, tempat ni ular tu. Cuma kena tipu gitu. Suka tengok pertunjukan. Pelik-pelik. Lepas tu orang jual tembaga, benda-benda lama, suka tengok. Nak beli tak ada duit tapi suka tengok. Duduk situ daripada pukul 9 sampai pukul 1 pagi, sampai orang tutup baru balik. Dia ada orang minat seperti itu. Cuma nak beritahu, nak pergi ke pasar tu tak salah. Cuma berhati-hati supaya kita tak jadi orang yang buang masa banyak kat situ. Cuma nak beritahu memang hakikatnya manusia ni dia suka pergi tengok window shopping kita panggil. Sebab tu ada satu hadis kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi cerita kepada para sahabat, Nabi kata dalam syurga ni ada hari penduduk syurga ni dia akan pergi keluar ke pasar. Pasar dalam syurga. Hari tu hari Jumaat. Maknanya dalam syurga ni dia ada perkiraan hari jugalah. Dan ahli syurga ni dia akan pergi ke pasar untuk apa? Ahli syurga nak beli apa di pasar? Tak ada nak beli apa. Cuma nak sebut manusia dia suka benda tu. Dia suka tengok orang jual apa semua. Suka tengok saja. Maknanya benda tu diberilah kepada ahli syurga tu, dia dapat balik. Cuma beza pergi pasar syurga ni, pergi tu muka berseri, balik lagi berseri. Badan ahli syurga tu dia jadi, orang kata apa, jadi wangi. Tak bau macam kita pergi pasar balik memang hancur lah bau. Tanpa pergi pasar ikan. Cuma nak beritahu pada kita, minat tu memang akan ada manusia. Dia akan ada minat. Sebab tu kau tengok dalam syurga ni tidak dihalang balik benda-benda tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kempen kepada orang manusia ni untuk jadi ahli syurga. Dalam syurga ni banyak benda yang tertahan di dunia ni kamu boleh dapat balik. Araknya, segala apa bendanya dapat balik. Sebab tu orang selalu tanya, di syurga ni ada rokok tak? Arak ada, rokok tak cerita. Cuma ada orang dia suka tanya. Saya ingat saya pernah kuliah sebelum saya pindah ni di AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Adalah 2-3 orang budak-budak muda ODP, orang di Parul, maknanya dia baru lepas pusat. Lepas tu dia kata apa, dia masih dalam pemerhatian polis lah ataupun pihak penjara. Soalan dia tanya, saya duk cerita syurga-syurga, dia tanya, dalam syurga ada tak ganja ke marijuana ni apa semua? Dia minat lagi benda tu. Tapi pandai dia tanya pegawai keluar. Kalau pegawai ada kena tambah 2 tahun yuk gitu. Cuma dia tanya. Saya kata kalau arak ada, dadah lagi duk ada lah tu. Cuma bila mana kita isap sana tak sama macam isap sini. Dia tak jadi berpeleseran macam sini. Benda yang diharamkan di dunia ni ada baliklah sana. Sebab tu kau tengok keinginan manusia dia nak kepada seks. Dia nak bersetubuh apa semua. Benda tu ada di syurga. Dia diharamkan sini. Dia diharamkan di dunia. Tapi benda tu legal balik, akan boleh dapat balik. Cuma itulah ujian Tuhan. Sebab manusia ni Tuhan mengiktiraf nafsu manusia tu, Tuhan iktiraf. Dia nak kepada benda tu, nak makan banyak, nak makan apa yang dia suka. Sebab tu syurga bila mana dia sifatkan balasan syurga ni apa yang kullama tashtahi. Quran sebut, apa saja yang kamu terlintah, kamu telio nak makan, kamu dapat makan. Pasti dapat makan. Apa saja apa yang kamu nak makan, kamu akan dapat makan. Tapi tahan nafsu kamu, baru kamu akan dapat. Sebab Quran sebut fa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesiapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan tahan hawa nafsunya, maka dia akan dapat syurga sebagai tempat kembali. Jadi nak beritahu pada kita, syaitan ni yang lima tadi tu, 5 nama tu, Sabar, A'war, Miswat, Dasim, Zaknabur, dia akan hasut kita. Ni ketua-ketua dia lah. Ketua-ketua dia, nama ketua dia. Yang akan buat tu yang bawah-bawah pada dia lah. Cuma nak beritahu pada dia, ketua-ketua dia hasut kita kepada keinginan yang ada.
Tuhan tak larang seseorang tu dia nak marah kepada satu pihak. Tuhan tak larang. Tapi melampau dalam marah, itu yang Tuhan larang dan Nabi larang. Sebab tu ada sahabat mai tanya Nabi, apa nasihat yang terbaik? Jawab Nabi, la taghdab. Jangan marah. Tapi kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari ni dia ada babul ghadab, bab berkenaan dengan marahnya Nabi. Nabi marah, tapi Nabi sasarkan marah Nabi tu pada tempat yang betul. Adapun marah pada tempat-tempat yang tak betul, itu yang dilarang. Marah bila mana nampak syariat diperlekehkan, betul-betul. Tapi kalau marah pada apa yang kita nak tak dapat, maka itu bukan marah yang disyariatkan, bahkan marah yang tercela. Sebab manusia kalau tak ada marah, orang boleh tindah dia bila-bila masa lah. Sebab kita ni dibenarkan untuk mempertahankan hak kita. Agama ni ataupun atas dunia ni kita hidup, kita boleh pertahankan hak. Memanglah hakikatnya banyak benda yang tak adil atas dunia, tapi nak bercakap, nak mempertahankan hak tu ada. Agama beri peluang. Sebab tu kalau kita belajar bab perundangan, bab kehakiman, peluang untuk bercakap itu diberi kepada semua pihak, yang mendakwa ataupun yang didakwa, untuk tertegaknya hujah. Tapi cakap mesti atas fakta, bukan atas perasaan marah semata-mata. Jadi itu nama iblis dan juga tugas-tugas mereka, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, yang dia riwayatkan daripada Zaid ibn Mujahid. Kemudian kita masuk lagi apa yang disebut sini. Dia bahas pula bab seterusnya ialah makna talbis iblis. Ini baru nak masuk cerita apa talbis iblis tu. Qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi, at-talbisu izharul batil fi suratil haq wal ghururu naw'un jahlin yujibu i'tiqad al-fasid sahihan war radi'u jayyidan wa sababuhu wujudu syubhatin awjabat dhalika wa innama yadkhulu iblisu 'ala an-nas biqadari ma yumkinuhu wa yazidu tamakkunuhu minhum. Maksud dia apa? Ibnu Jauzi ini masih lagi pada bab-bab awal lah, kalau tengok dalam buku Talbis Iblis yang besar tu. Ibnu Jauzi dia beri pada kita definisi talbis iblis. Sebab nama kitab tu Talbis Iblis. Apa maksud talbis iblis ni? Apa dia maksud dia? Talbis iblis ni maksudnya izharul batil fi suratil haq, menampakkan sesuatu yang batil dalam wajah kebenaran. Itu maksud talbis iblis. Hebatnya syaitan ni, dia boleh nampakkan, hebatnya iblis dan syaitan ni, dia boleh nampakkan benda yang tak betul jadi betul. Benda yang tak betul jadi betul. Itulah yang kalau kita duk baca surah Al-A'raf, cerita Nabi Adam dan Hawa makan pohon yang terlarang tu, kita dah bahas sebelum ni. Apa sebab yang Nabi Adam boleh makan? Kita tengok kalimah apa yang digunakan oleh iblis sehingga dua orang tu, Nabi Adam dan Hawa, boleh makan. Kalimah dia simple je, dia tackle emosi dua-dua orang tu. Dia kata kalau kamu makan, takuna minal malakain atau takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu akan jadi sama taraf dengan malaikat dan kekal dalam syurga. Dia tak kata pun pada Nabi Adam, buah yang Tuhan larang kamu makan ni paling sedap sebenarnya berbanding buah-buah lain. Nabi Adam tak akan makan, sebab Nabi Adam taklah cerdik, orang kata apa, taklah bodoh sangat sehingga boleh makan. Hanya pujuk macam tu. Dia mesti ada satu benda yang dia guna untuk perangkap. Sebab Nabi Adam ni, dia manusia macam kita. Kita ni, kita hidup atas dunia. Kalau kita orang ada agama, kita nak jadi apa? Kita nak jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Maknanya orang yang sentiasa Tuhan pandang, Tuhan kasih. Jadi itulah yang ada dalam kepala Nabi Adam. Nabi Adam duk fikir, aku ni Tuhan bagi hidup, nak bagi Tuhan puas hati aku hidup atas dunia. Ataupun nak bagi Tuhan ni tak ada rasa nak kata apa, murka pada aku. Jadi iblis ni dia guna perasaan Nabi Adam yang sentiasa nak dekat tu. Dia kata pada Nabi Adam, kalau kamu makan, kamu jadi sama taraf dengan malaikat ataupun kamu kekal. Maknanya kalau kamu makan, kamu akan jadi lebih baik daripada sekarang. Itu masalah dia. Sebab tu kau tengok,
apa-apa saja yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan ni, itulah dialog dia, itulah cara untuk seseorang tu terjerumus. Sebab tu kalau tuan tengok orang kena tipu, tuan tengok orang kena tipu. Dulu ada orang kata apa, skim cepat kaya, skim cepat kaya Pak Man Taylor dulu. Okay. Apa sebab orang boleh ambil tu? Sebab bila mana dia promote tu, dia kata yang ambil skim ni duit lagi banyak pada tak ambil. Guna perkataan duit lagi banyak tu semua, paling semua muka tengok. Siapa tak nak duit banyak? Kalau dia sebut ambil tu jadi duit banyak, memang kita akan nak. Itulah saya dah sebut banyak kali, ajaran sesat pun yang jadi orang nak pada ajaran sesat tu, itu sebabnya. Sebab apa Syiah ramai orang ikut? Sebab Syiah telah promote satu benda yang hebat. Siapa yang join Syiah ni, pertama dia akan dapat buat mut'ah. Mut'ah ni kahwin kontrak. Mut'ah tu pula ada pahala dia. Maknanya kahwin ada pahala. Lepas tu caci para sahabat pun ada pahala. Bukan saja-saja buat. Lepas tu taqiyah, berpura-pura depan ahli sunnah macam kita tu ahli sunnah, lagi besar pahala. Bila mana duk promote kelebihan lagu tu, orang akan buat. Kalau dia kata caci sahabat, nikah mut'ah, tak ada sebut apa kelebihan, orang tak buat. Sebab itulah ajaran sesat mana pun, bila mana dia promote, okey ni zikir. Kita tengok tarekat Tijani, dia promote zikir dia tu, selawat Fatih. Kan kau tengok kesesatan kumpulan Tijani yang difatwakan oleh Jakim ni, antara kertas kerja yang saya baca lah, Prof Basri, AJK Fatwa Perlis yang diiktiraf Jakim lah. Okay. Kepercayaan terhadap selawat Fatih tu, Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Mana selawat Fatih tu, siapa baca sekali selawat tu menyamai dengan 3 kali khatam Quran. Okey lah, pendek lagu tu, 6,236 ayat, double pula 3. Nak baca Quran sampai habis bukan sempat kita. Boleh dapat yang tu kira lega. Dan kau tengok di negara kita ni, yang percaya, yang promote benda tu bukan mari daripada orang-orang awam. Jabatan-jabatan institusi agama di negeri tertentu. Bahkan cerita selawat Fatih ni tuan-tuan, dia ada satu negeri, saya tak mau cerita dalam negeri mana, dalam khutbah kedua hari Jumaat, selawat Fatih tu jadi selawat utama dia. Dia beza kan, dia bila mana sampai dekat selawat tu, macam Perlis selawat lah, selawat Ibrahimiyah. Okay. Tapi bagi negeri tu, selawat dia ialah selawat Fatih. Saya tak mau ceritalah negeri mana, tak mau cerita. Okay. Tuan-tuan boleh cari sendirilah. Cuma adalah di Malaysia ni orang-orang yang ada jawatan, dia minat pada kumpulan Tijani ni, dia jadikan negeri dia tu legal untuk geng-geng tu masuk. Okay. Saya ingat ketika mana saya pergi ke negeri tu, dia ada seorang ustaz tu, dia pensyarah, dia bertugas baca khutbah. Dia baca khutbah, dia sebut sampai dekat khutbah kedua tu nak baca selawat Fatih. Dia baca tu di sebuah IPTA, saya tak mau sebut lah, saya sebut universiti tu nak tahu negeri mana. Okay, tak mau sebut. Okay. Dia baca, lepas tu dia betul. Dia kata ada pun selawat ni ialah selawat yang tidak sabit daripada Nabi. Selawat yang tidak betul, selawat ni tidak ada fadilat apa-apa, dan selawat yang terbaik ialah selawat Ibrahimiyah. Dia sebut dalam khutbah di sebuah masjid yang agak besar lah, masjid IPTA yang ramai orang salat. Sebab kawasan tu semua pensyarah yang intelektual. Lepas pada tu saya dengar cerita dia kena panggil, dia pensyarah juga, dia kena panggil. Dan dia tak jadilah, orang kata apa, ahli pusat Islam di universiti, tak jadi. Dengan sebab tegur benda tu lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, orang yang duk buat tu dia percaya selawat Fatih tu ada kelebihan sekian-sekian. Kita bukan nak petikai makna dia tu, nak petikai fadilat dia tu, fadilat. Sebab apa orang dia boleh dia minat? Sebab dia ada satu tarikan. Kalau kita ambil apa yang dia sebut tu, kita lagi cepat nak dapat makam yang tinggi. Sebab tu kumpulan Batiniyah pun dia sebut benda sama. Tuan-tuan tengok lepak yang viral tu, lepak Pulau Pinang tu lah, yang duk cakap tentang Batiniyah tu, ramai orang ikut dia. Dia punya live dia tu ribu, mana ramai. Dia sebut solat ni tak penting,
kalau tidak ada khusyuk. Ayat dia tu kemahlah kita tengok sekali. Okey. Tapi dia memaksudkan apa pada perkataan dia tu? Selagi tak khusyuk tak perlu salat. Okey. Dan solat yang tidak khusyuk tak ada nilai. Solat ni kalau sekali je khusyuk, okey dah. Boleh dapat yang tu sekali je. Tuhan pandang terus. Tak perlu dah yang lain-lain. Sebut yang tu, dia jadi macam orang kita ni, terutama orang-orang yang memang tengah tercari-cari lagi, nampak macam betul. Tu saya nak sebut dengan makna talbis ni, dia menampakkan kebatilan dalam wajah kebenaran. Bila mana kita dengar dia sebut tu, kita rasa macam betul lah. Betul solat khusyuk. Kalau solat tak khusyuk, lelah saja. Tak ada apa-apa fungsi pun. Okay. Jadi ramai orang tertipu. Sebab tu bila mana Ibnu Jauzi dia sebut talbih iblis, dia akan sebut sekali ghurur. Manusia ni dia tertipu dengan keelokan, keindahan susunan bahasa tu, sehingga orang boleh ambil benda yang salah, benda yang sesat tu. Sebab tu kita jangan pelik kalau ada orang kata macam manalah kumpulan ni dia boleh sesat, ataupun orang ni boleh sesat. Okay. Sebab dia telah mendengar kelebihan-kelebihan ataupun benda-benda yang bersifat emosi, yang orang kata apa, yang dia rasa tertarik dengan benda tu. Sebab tu kau tengok ada kumpulan Syiah, kita tak salahkan semua orang-orang Syiah yang ada di Iran tu, moci-moci dia, orang-orang tua, budak-budak dia. Sebab dia orang daripada kecil ni dihidangkan dengan cerita tak betul lah tentang sahabat. Daripada kecil lagi, imam-imam yang duk mengajar di masjid tu akan cerita Abu Bakar ni jahat, Umar ni jahat, daripada kecil. Jadi dia tu selalu duk nampak Fatimah ni ialah pihak yang dizalimi oleh sahabat besar. Dan tak dinafikan lah, bila mana dia orang besar, dia orang akan jadi orang yang mencaci sahabat. Tambah pula imam duk cerita kalau kita caci sahabat ni dapat pahala sekian-sekian, dapat syafaat pada Fatimah Zahra Al-Batul, apa semua macam-macam lah nama yang dia guna. Cuma nak sebut pada kita, antara sebab manusia ni dia boleh terjebak pada benda tak betul, talbis dia ialah pada perkataan yang disusun elok sehingga nampak macam betul. Sehingga nampak macam betul. Jadi kita boleh tengok itu makna talbis iblis. Makna talbis iblis tu sendiri menampakkan sesuatu yang tak betul dengan satu benda yang betul. Contoh yang dibawa sini oleh Dr. Zaharuddin, dia beri contoh pada kita. Contoh yang mudah seperti daging khinzir yang dibungkus dalam bungkusan yang terdapat padanya cop halal. Tu contoh bagi senang ya. Contoh saya tadi tu makan macam tinggi sikit. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu contoh. Daging khinzir bungkus bagi elok, boh cop yakin situ. Batu jual halal pork. Daging khinzir halal, boleh makan, buat BBQ, habis kuliah makan itu. Masjid pula anjur, kacau. Okey. Itu nak sebut pada kita talbis. Talbis. Okey. Kita bila luar azan tu.
Okey. Kita sambung sikit lagi. Jadi makna talbis iblis tu macam tu lah, iaitu menzahirkan kebatilan di atas wajah kebenaran. Dan iblis ni dia akan buka 99 pintu kebaikan untuk dapatkan satu pintu kejahatan. Saya cerita secara ringkas ni sebagai penutup. Ibnu Jauzi dia ada bawa satu cerita dalam buku Talbis Iblis ni. Walaupun cerita tu dikritik oleh para ulama dari segi sanad dia, tapi orang kata apa, kalau buku yang hitam tu dia tak ada sebut lah riwayat ni. Okay. Tapi dari segi pengajaran dia kita boleh ambil. Okay. Dia cerita pada kita ada satu riwayat. Seorang ahli ibadah daripada kalangan Bani Israel, kuat buat ibadah. Okay. Dia ni ada sauma'ah. Sauma'ah ni maksudnya rumah tempat ibadah. Dia macam tempat suluk dia lah, surau kecil ke apa. Okay. Jadi satu hari ada 3 orang lelaki yang duduk berjiran dengan dia ni. Ni saya cerita secara ringkas. 3 orang ni nak pergi berjihad, Dan dia ni 3 orang ni ada seorang adik perempuan. Jadi duduk fikir nak pergi berjihad nak tinggal kat siapa? Mungkin pernah dengar kot cerita ni. Tinggal kat siapa? Tinggallah dekat ahli ibadah tu. Tinggal dekat ahli ibadah. Saya mudah cerita, tinggal kat ahli ibadah. Okay. Maka 3 orang tu kata, aku tinggalkan, aku amanahkan adik perempuan aku ni, kamu jaga elok-elok, bagi makan. Ni ada duit sikit kami bagi untuk beli makanan. Okay. Jadi pada peringkat awal dia berat nak terima. Tapi lepas dipujuk dan lepas kawan tu minta tolong sangat-sangat, akhirnya dia terima. Okay. Dan dia beritahu pada perempuan tu, adik perempuan kawan tu, kamu duduk tingkat atas, aku duduk tingkat bawah. Okay. Kamu duduk tingkat atas, aku duduk tingkat bawah. Maknanya aku tak akan kacau. Dan bila mana tiba waktu makan, aku akan letak makanan di hadapan pintu bilik kamu, maka kamu buka lah sendiri. Aku tak akan ketuk, tak akan apa. Okay. Jadi dia duduk buat lagu tu lah. Dia beribadah macam biasa, dan dia pun sampai waktu makan dia letak makanan. Maka datanglah bisikan iblis. Iblis kata pada ahli ibadah tu, apa punya tuan rumah, tetamu duduk ada dalam rumah, letak macam tu je makanan, kurang-kurang ketuk lu pintu, biar kawan tu tahu makanan ada. Kalau kawan tu tak buka, basi makanan tu. Dia pun fikir betul tak? Dia pun ubah style, letak makanan, ketuk pintu. Okay, ketuk pintu. Lepas pada ketuk pintu, dia pun buat ibadah macam biasa. Iblis tu kata, apa ketuk saja, bagi tahu, ketuk dan beritahu ni makanan ada. Jangan kayu macam tu. Yang ni ketuk beritahu lah makanan ada, biar kawan tu sedar. Kadang-kadang ketuk orang tak sedar, panggil lah dia tu biar dia sedar, takut dia tidur ke apa. Dia kata betul lah. Betul semua, dah betul semua, payah. Okey, maknanya ubah pula, ketuk dan panggil. Okey, buat macam tu, dah lama buat. Iblis kata, takkan ketuk dan panggil je, tunggu sampai kawan tu buka pintu. Tunggu sampai kawan tu buka pintu, ulur makanan depan dia. Lepas tu keluarlah kamu. Okey, dia kata betul tak? Kan makanan tu basi apa semua ni. Okey, dia buat, maknanya 3 step naik tau. Okey, dia ketuk, dia panggil, tunggu kawan tu buka pintu, dia hulur makanan. Okey, bila mana kawan tu buka pintu dan dia tengok tangan kawan tu, sebahagian riwayat tu tengok tangan perempuan. Dia ahli ibadah, tak pernah bercampur dengan orang. Tengok tangan perempuan. Okey, bila mana dia tengok tangan perempuan tu, dia dah ada rasa semacam. Jadi dia cepat-cepat turun, sambung ibadah. Okey, lepas pada tu stop, maknanya dia stop agak lama lah yang riwayat tu sebut. Bila mana dah dia rasa macam dia boleh kawal benda tu, maka iblis pun angkat step seterusnya. Takkan kamu tunggu dia buka pintu, ulur pinggan, tanyalah dia suka tak duduk sini, okey ke tak duduk sini. Maknanya takkan hantar makanan, tanya kuat-kuat ada nak kena tambah tilang, nak bagi double 2 ke, bagi tanya. Okey, maka buka pintu, bersembang 2 orang kawan tu.
Tanya okey duduk sini, perempuan tu kata okey, tak ada masalah apa semua. Last kali kawan tu, saya pendek cerita jadi syok sembang. Sebab itulah Nabi sebut tidak akan aman seorang lelaki bila mana dia duduk dengan seorang perempuan ajnabi, tak akan aman daripada syaitan, tak akan aman. Bila mana Nabi sebut lan yu'min, tak akan aman, maknanya kekal tak akan aman. Sebab tu kalau tengok sepupu kepada Abdullah bin Abbas, saya tak ingat nama apa, dia menunggang naik unta sekali dengan Nabi dalam musim haji. Ada seorang perempuan datang, seorang lelaki Arab Badui datang, mari dengan anak perempuan dia atas unta. Anak perempuan dia tu cantik. Okay. Mari duduk dekat dengan unta Nabi, nak tanya soalan. Nabi perasan sepupu Abdullah bin Abbas tu yang duduk belakang Nabi yang menunggang sekali tu, mata tak berkelip tengok ke anak kawan tu. Tak berkelip tengok. Muda sama muda. Nabi pegang kepala kawan tu, Nabi pusing. Nabi kata jangan mengambil lazat dengan pandangan tu. Nah, sebab tu kita tengok an-nazratus tsani, pandangan yang kedua itu ialah pandangan syaitan. Ada orang pandai juga, dia buat kecoh. Dia kata kalau tengok perempuan cantik, tengok jangan paling, biar dia tu jadi pandangan pertama sampai bila-bila. Tengok bagi keras kok tu. Ni kacau, ni talbih iblis juga tu sebenarnya. Tu pun talbih iblis juga. Okay. Balik pada cerita kawan tu, sembang rasa syok, ahli ibadah tu rasa sedap cakap. Baru duk rasa sedap cakap dengan orang perempuan ni. Saya mudah cerita, lepas pada tu dia orang berzina. Maknanya itu keburukan syaitan. Bila mana dia orang berzina, rasa selesa dengan zina tu. Sekali tu rasa menyesal, lepas pada tu sebab kawan yang pergi perang tu, 3 orang abang dia tu yang pergi perang, tak tahu balik bila. Mungkin boleh jadi 10 tahun, 20 tahun. Jadi dia berzina sampailah perempuan tu mengandung. Bila mana perempuan tu mengandung, dia rasa macam bahaya, situasi dia bahaya. Akhirnya iblis datangkanlah kepala dia, takkanlah kamu nak mengaku depan 3 orang abang dia nanti yang kamu ni dah setubuh dengan dia sehingga dapat anak. Kamu kena hapuskan bukti ni. Maka dia datang pemikiran bunuh perempuan tu. Bunuh dan akhirnya tanam. Tak lama lepas daripada tu, iblis kata kamu bunuh, kamu tanam. Lepas tu kalau 3 orang adik abang dia tanya, kata dia mati. Mungkin sebab menanggung rindu pada 3 orang tu mati. Pandai juga iblis bagi idea. Mati dengan sebab rindu. Maka akhirnya baliklah 3 orang abang dia tu. Balik 3 orang abang dia tu, abang dia tanya mana adik dia, maka dia jawab macam tu lah, mati. Jadi salah seorang daripada 3 orang tu, dia bermimpi dalam mimpi. Yang masuk dalam mimpi tu iblis juga. Iblis masuk dalam mimpi kata, sesungguhnya ahli ibadah tu dia bersetubuh dengan adik kamu, dia berzina dengan adik kamu sehinggalah dapat anak, lepas tu dia bunuh adik kamu. Dia bunuh adik kamu. Okay. Di tempat sekian-sekian. Iblis tu siap bagi koordinat lagi ke sini. Maknanya tak boleh buat macam Mona Fendi lah. Okay, maknanya tertangkap juga lah sekali. Okay. Akhirnya kita tanya, ahli ibadah tu mengaku. Maka 3 orang abang tu kata, kami akan jatuhkan hukuman lah. Setelah kami nak pergi rujuk pada governor apa semua kawasan tu. Okay. Jadi ketika mana dia duduk tunggu hukuman tu nak jatuh pada dia, okay, iblis tu datang menyerupai manusia. Iblis tu kata, kamu memang celaka dah kali ni. Ada satu cara je kamu nak selamat. Okay. Kalau kamu buat yang ni, aku jamin kamu boleh selamat. Kamu tak akan kena kematian apa semua, tak akan kena pada kamu. Orang tak akan kena hukuman. Ahli ibadah tanya, apa dia? Kamu sembah aku. Dia nak kawan tu syirik. Akhirnya kawan tu sembah. Maka iblis kata, aku dan kamu dua-dua kena celaka belaka. Tapi kamu lebih celaka ya, sebab kamu ikut apa yang aku sebut. Cerita tu nak sebut pada kita, yang pertama hadis tu dhaif, tak kuat. Okay. Cuma nak sebut yang pertama, ahli ibadah dia kekal sebagai ahli ibadah dan tidak ada ilmu banyak. Orang kalau ada ilmu, dia tak akan mudah terpedaya. Sebab itulah ada riwayat, walaupun riwayat tu dhaif, tidur ahli ilmu lebih ditakuti ataupun lebih disenangi oleh bangunnya ibadah ahli ibadah. Tidur ahli ilmu tu, tidur orang ada ilmu ni, syaitan lebih suka berbanding bangun beribadah orang yang buat ibadah. Sebab boleh jadi ahli ibadah tu dia bangun, entah dia buat bid'ah boleh jadi. Okay. Tapi kalau kawan tu bangun, kacau lah. Dia boleh tegur kawan tu balik.
Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ilmu itulah yang menjadi parameter menjaga seseorang tu tak kena. Jadi nak sebut pada kita, itulah cara iblis dia buka pintu kebaikan. Tengok macam mana dia buat pada ahli ibadah tu. Satu-satu pintu kebaikan. Untuk last kali dia dapat apa? Syirik. Kawan tu syirik kan Allah Ta'ala. Okay. Jadi itulah perbahasan kita pada malam ni. Setakat tu saja. Kita akan sambung lagi lepas pada ni minggu depan. Minggu depan insya-Allah ada kita punya dalam video jadi payudara. Yang Adam makan jadi halqum. Okey. Okey, cerita tentang pokok khuldi. Pokok khuldi ni cerita ni Israiliyat yang banyak disebut dah lama dah. Dr. Muhammad Abu Syabhah dia ada tulis satu buku Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir. Benda tu dia terjemah oleh Jakim buku dia. Okey. Antara Israiliyat yang terkenal ialah sebab orang lelaki ada halqum dan sebab orang perempuan ada payudara. Cerita Israiliyat ni tuan-tuan, dia dapat melarikan rajah ataupun poin asal ayat tu. Ayat dalam surah A'raf tu cerita bahayanya iblis. Iblis ni musuh kita yang sangat bahaya, sangat dahsyat. Tapi dia boleh larikan poin sehingga kita nampak, oh itu sebab orang lelaki ada halqum, orang perempuan ada payudara. Jadi ada satu video orang duk viral. Ada seorang ustaz yang dah agak berumur dah. Dia tu kalau saya tak silap pembimbing haji tabung haji rasanya. Mana orang yang dianggap berpengalaman lah. Lepas tu seorang lagi ustaz selebriti tu semua orang kenal. Okey. Tajuk tu sebab orang lelaki ada halqum lah, kalau saya tak silap. Okey. Dia kata sebab yang pertama, sebab tu makan pokok khuldi lah. Maknanya iblis dia ambil buah tu siap-siap 3. Yang tu Israiliyat pun tak ada sebut. Itu dia modified sikit. Jadi Melayu liat dia panggil. Okay. Jadi orang Melayu tambah ejah bagi Israiliyat tu bagi sedap lagi. Okay. Tarik 3 pohon tu sebab Tuhan kata wala taqraba, jangan dekat. Jadi dia tarik 3. Okay. Jadi yang mula-mula makan tu ialah Hawa lah. Okay. Hawa makan buah pertama sedap. Lepas tu makan pula yang kedua, tinggal satu tu nak bagi pada Adam. Okey. Jadi Hawa makan 2 dah sebab tu ada 2 payudara. Okey. Lepas tu tinggal satu Adam tu. Adam makan lekat. Sebab ada payudara tu, kau tengok dalam riwayat Israiliyat ataupun orang Melayu tambah, sebab malaikat pergi tahan tu, tak mau bagi turun sampai ke perut. Tu riwayat sedap lagi lah. Okey. Lepas tu yang jadi orang lelaki ada sini sebab malaikat sempat tahan sini. Sebab tu timbul sini. Orang puan timbul situ sebab malaikat tahan situ. Ini cerita rosak banyak ayat Quran. Rosak banyak ayat Quran. Benda tu tak tahulah, memang struktur manusia memang dah ada halqum siap dah sebenarnya. Sebab dia ada hadis penciptaan Nabi Adam dalam syurga tu ada hadis. Okay. Tapi itulah bahayanya cerita Israiliyat ni, dia melarikan poin. Jadi ayat tu sepatutnya nampak bahaya godaan syaitan ni licik. Last kali dok nampak, oh sebab tu dok ada halqum. Dia tak sampai orang kata apa tujuan sebenar ayat tu. Rosak ah. Saya duk ingat zaman macam sekarang ni tak ada dah kot orang duk cerita lagu tu. Okey. Saya duk ingat cerita lagu tu zaman kita sekolah rendah dulu duk cerita. Versi macam ni kau tengok, versi dalam Kristian je ada. Kristian dia memang menyalahkan Hawa. Dia memang menyalahkan Hawa. Sebab tu kita tengok orang Kristian dia percaya orang perempuan ni kena mengandung, ada darah haid sebab orang perempuan yang mula-mula terkena godaan syaitan. Dia faham lagu tu. Tapi lah Quran sebut, Quran tak sebut siapa makan dulu. Quran tak sebut. Quran hanya sebut fakula, dua-dua orang makan. Kalau kita tengok ayat Quran kita akan nampak dia macam perbuatan serentak dua-dua orang tu makan. Tapi dalam Kristian dia faham lagu tu. Dia faham kata Hawa makan sebab tu Hawa kena teruk sikit. Sebab tu orang perempuan ni sampai ke bila-bila pun kena mengandung sakit. Lepas pada tu darah haid satu benda yang orang kata apa ganggu emosi apa semua. Sebab tu macam Tuhan bagi hukuman sikit pada orang perempuan. Ini semua karut
dan bukan benda betul. Ayat tu bukan nak cerita tentang sebab orang lelaki ada halkum, perempuan ada orang kata apa, ada payudara tak. Tapi ayat tu nak cerita tentang bahaya godaan syaitan, sebab syaitan tu dia kufur dan dia hasad pada manusia. Tu je. Wallahu alam, itu respon saya. Jadi benda tu tak betul lah. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.